Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin war rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam bahagia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita teruskan lagi membicarakan dalam perkara keluarga sakinah. Dalam tajuk utama kita, keluarga sakinah, keluarga bahagia. Cuma untuk siri kali ini, kita akan bicarakan tentang kanak-kanak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau sebelum ini kita bicarakan soal peringkat usia. Usia bayi, usia kanak-kanak, usia remaja, usia dewasa ada orang tua. Kalau sebelum ini di usia bayi kita bicarakan soal takdib. Ingat, semasa seorang manusia di peringkat bayi, mak bapak perlu takdib. Melakukan proses-proses takdib yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk siri kali ini kita akan bicarakan pula peringkat usia kanak-kanak. Di mana pada peringkat ini manusia di peringkat kanak-kanak terpaksa melalui proses tarbiyah. Proses tarbiyah itu proses pendidikan. Bila sebut soal tarbiyah pendidikan, ia melibatkan soal pertuturan, soal percakapan. Tarbiyah banyak melibatkan soal tunjuk ajar, soal bimbingan dan asuhan. Sebab kanak-kanak di peringkat ini sudah boleh berbicara, sudah faham bahasa pertuturan maupun percakapan. Maka pada ketika itu, proses tarbiyah banyak memerlukan kepada percakapan maupun pertuturan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana saya ulang kali sebut sebelum ini. Ingat, untuk menjana seorang manusia, bukan semasa dia kanak-kanak saja. Tetapi asas atau foundation masa dia bayi perlu dititik beratkan. Sebagai permulaan dalam proses penjanaan seorang manusia. Kalau takdib kita sempurnakan, insya-Allah di peringkat kanak-kanak senang kita tarbiyah mereka. Kerana asas sudah ada. Maka sebab itulah ulama-ulama, para cendekiawan Islam amat menekankan soal tarbiyah semasa anak kita di peringkat kanak-kanak. Apa arti tarbiyah? Tarbiyah kena cakap. Kena tunjuk contoh. Kena tunjuk tauladan. Saya buat contoh satu saja. Terkadang pengalaman saya, bukan saya nak mengata, saya harap jangan ada pihak-pihak tersinggung. Terkadang, bila saya diundang ceramah di satu majlis yang ramai, majlis besar, orang ramai, ceramah pun sedap. Tiba-tiba tengah-tengah ceramah, seorang kanak-kanak dengan pakai baju Melayu bersongkok lari depan saya. Lepas tu datang pula seorang kanak-kanak perempuan dengan baju kurung, tudung kepala lari di hadapan saya. Terjerit, bergurau. Maka terfikirlah kepala saya, untuk kita mentarbiahkan seorang anak, bukan hanya melalui pakaian saja. Bukan berarti bila mana kita salut mereka dengan pakaian menutup aurat. Kita pakai anak gadis kita dengan baju kurung, dengan tudung kepala. Kita pakaikan kanak-kanak lelaki kita dengan baju Melayu, dengan songkok. Itu bukan nama tarbiyah. Tarbiyah belum lagi. Tarbiyah kena bercakap. Cakap pada anak kita, nak, ini majlis agama, ini majlis ceramah. Kalau nak ikut mak mari, jangan berlari, jangan bising, duduk diam-diam, dengar ceramah. Itu tarbiyah. Tapi kalau hanya pakai baju Melayu, pakai baju kurung, pakai tudung kepala, biar dia berlari, biar dia buat bising. Itu bukan tarbiyah namanya. Maka sebab itulah, ibu bapa perlu pahami apakah yang dikatakan tarbiyah yang sebenarnya. Maka ulama-ulama menggariskan melalui buku-buku yang kita baca, melalui rencana-rencana yang ditulis
unsur-unsur dan bentuk-bentuk tarbiyah yang sepatutnya dilaksanakan oleh mak bapak mereka semasa anak-anak mereka di peringkat kanak-kanak. Di antaranya saya cuba menggariskan apa yang sepatutnya dilakukan. Pertama sekali, mungkin dalam konsep menduduikan anak. Seperti mana yang kita tahu, mungkin peringkat bayi kita kena dudui anak-anak kita. Sampai mereka masih kanak-kanak, umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih masuk buaian lagi. Walaupun terkadang hari ini, orang mendudui anak tak pakai manual lagi dah, pakai automatik. Masuk anak dalam buaian, tekan switch, buaian pun menantun lah. Tetapi mungkin ada sebagai ibu bila mana mendudui anak-anak mereka, apa salahnya pada ketika itu? Kita gunakan suara kita, kita gunakan voice kita, menduduikan anak-anak. Sebab itulah contoh ya tuan-tuan, kita lihat. Walaupun ini benar-benar ringan, benar remeh-temeh. Mungkin ada orang menganggap ini remeh-temeh, tetapi ia mempunyai kesan amat berat, benar mendalam dalam kehidupan seorang bayi. Contohnya, kita katakanlah, zaman datuk nenek kita, mungkin zaman kita kecil-kecil dulu, bila mak kita, tok kita dudui anak-anak mereka, masuk kita buaian, dia pun dudui. Apa dia punya ungkapan dia? Apa dia punya nyanyian-nyanyian dia? Oh, dia dudui buai tinggi-tinggi sampai cucur atap. Oh, belum tumbuh gigi dah pandai baca kitab. Subhanallah. Kalau kita kaji ungkapan ini, walaupun ia merupakan dudui, buai tinggi-tinggi sampai cucur atap, belum tumbuh gigi dah boleh baca kitab. Subhanallah. Betul, orang dulu, Masya Allah, ramai yang pandai baca kitab. Kita hari ini dah reput gigi, kitab tak boleh baca lagi. Sebab apa? Sebab didudui dengan lagu-lagu, Masya Allah, lagu-lagu Bollywood. Masuk anak buaian, dudui, Hom Logo Ko, Somosokoto, Somco, Del Berjadi, juling mata anak tu. Astagfirullahalazim. Apa artinya? Budak bukan faham apa. Maka itulah ada seorang pendapat mengatakan bahawa peranan dudui. Peranan dudui itu paling-paling tidak ia merupakan doa. Maka kita dudukan dengan kalimah-kalimah syahadah. Kita dudui mereka dengan lagu-lagu tauhid, lagu nasyid, ya. Kita katakanlah, kalaulah hidup 1000 tahun, tak sembahyang, apa gunanya? Kayak ini bagus. Paling-paling ini merupakan doa. Maka sebetulnya setengah-setengah pendapat mengatakan, dudui juga memainkan peranan dalam mentarbiahkan kanak-kanak, walaupun ketika dia masih kecil, masih dalam buaian. Yang kedua, bila mana kita nak bercakap, melibatkan soal percakapan, pertuturan. Sama ada ibu nak bercakap dengan bapa, bapa nak bercakap dengan ibu, ibu nak cakap dengan anak, bapa nak cakap dengan anak, gunakan bahasa pertuturan yang baik, yang elok, yang sempurna. Walaupun anak-anak masih di peringkat kanak-kanak, mungkin mereka belum faham sesuatu. Tetapi di peringkat ini, pemikirannya sudah mula menerima. Dia macam tip di koda tu. Dia boleh menerima. Maka sebab itu, cuba tuan-tuan tengok. Bagaimana kalau sepasang suami isteri, mak bapak, bila mana mereka bercakap, mak maki isteri, isteri maki bapa, bapa hamun isteri, bapa hamun mak dia, celaka engkau, cilanat engkau, sial engkau. Tak mustahil si anak tadi yang masih kecil, yang masih kanak-kanak, bila dia besar nanti, tak mustahil anak-anak juga akan kata celaka pada mak dia. Tak mustahil anak akan juga akan celaka pada bapak dia. Sial bapak dia. Kerana sudah kebiasaan. Kalau mak bapak biasa bercakap macam itu, tak mustahil anak-anak pun akan cakap macam itu. Kalau seorang anak boleh kata celaka dekat bapak dia, kalau seorang anak boleh cakap sial dekat mak dia, bayangkan macam mana bila anak dia bercakap dengan kawan-kawan dia, bercakap dengan cikgu dia. Ini berlaku di kalangan masyarakat kita. Maka sebab itulah dalam proses tarbiyah ini, kita bercakap dengan cara yang baik, lembut, halus, rendah suara, supaya diikuti oleh anak-anak kita, walaupun pada ketika mereka masih kanak-kanak. Yang ketiga, dalam proses tarbiyah, ini perkara yang perlu perhatian. Kalau seorang bapa, seorang ibu, mendapati yang anak-anak mereka, walaupun di peringkat kanak-kanak, melakukan satu kesilapan yang sepatut tidak dilakukan, maka kita kena tegur. Mak bapak kena tegur. Contoh sajalah. Kita katakanlah,
seorang kanak-kanak bila dia main-main dengan abang dia ke, dengan adik dia ke, maka dia pun sepak terajang adik ataupun abang dia. Perbuatan terajang abang, terajang adik ni, menggunakan kaki ni, biadab. Maka kita sebagai bapa panggil, tegur. Ini salah. Jangan buat macam ni. Tak boleh buat macam ni. Kita tegur dia. Kalau dia kata, kenapa salah? Tak boleh, kita orang Islam. Islam tak benar guna kaki sepak orang, tak benar guna kaki terajang orang. Bagi tahu dia kaki digunakan untuk berjalan, bukan untuk sepak orang. Kita kena terang, kena minta explain pada dia. Bahkan terkadang dalam hal ini si anak sering bertanya. Ini satu perkara yang saya rasa perlu beri perhatian. Kadang-kadang ada anak-anak yang suka bertanya. Burung apa? Burung gagak. Burung apa? Burung gagak. Burung apa? Burung gagak. Burung apa? Agak-agak mampu ke bapa nak terang belah-belah kali burung gagak dia gagak. Burung murai. Burung apa? Burung murai. Burung apa? Hari ni kalau anak tanya 2 kali, sepak. Habis kena cakah lah. Ini satu kesilapan. Ini satu kesilapan. Maka sebab itu, bila anak bertanya, kita kena bagi tahu. Contohnya kita katakan, saya pernah berlaku di kalangan, ada pernah cucu saya, bila mana kita beritahu dia, jangan sepak orang, jangan terajak orang, kerana Tuhan marah. Kita ada agama tak Islam. Islam larang. Satu hari, bila dia nampak kawan dia sepak orang lain, dia kata, tak boleh sepak, Tuhan marah. Bila dia sebut Tuhan marah, budak cakap dia, Tuhan siapa? Mana Tuhan? Mana Tuhan? Sudah. Dia balik tanya, Tok Wan, Tuhan siapa Tok Wan? Sebab kawan tanya, dia tak boleh jawab. Siapa Tuhan? Maka kita sebagai bapa, sebagai datuk, kena terang. Tuhan kita ada di mana-mana. Tuhan tak boleh nampak. Tuhan Maha Berkuasa. Kita ajar dia dengan ilmu-ilmu tauhid. Ini satu proses tarbiyah yang saya rasa mungkin sukar untuk dilakukan sebilangan besar bapa-bapa maupun ibu-ibu pada hari ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang keempat, termasuk dalam proses tarbiyah ini ialah membiasakan mereka dengan pakaian-pakaian yang sopan. Ini saya rasa satu perkara yang kadang-kadang diabaikan. Mungkin terlepas pandang oleh segelintir ibu bapa pada hari ini. Cuba kita lihat. Terkadang ada setengah-setengah ibu bapa yang memakaikan anak-anak mereka, lebih-lebih lagi anak-anak gadis mereka, walaupun dia pakai kanak-kanak, baru berusia 3 tahun, 4 tahun, dipakaikan dengan pakaian-pakaian bebe. Sebut bebe lah. Apa dia pakai bebe? Ke depan okey, belakang nampak habis seluruh belakang. Itu bebe lah tu. Kadang-kadang pakaian-pakaian tak senonoh yang tak sepatutnya dipakai oleh seorang anak Islam. Kadang-kadang kalau kita tegur, kita tanya, bagi tahu dia kata, budak-budak. Budak-budak. Betul, budak-budak betul. Kalau itulah bentuk pakaian yang kita biasakan bila kecil, insya-Allah sampai ke besar itulah minatnya. Saya minta maaf lah tuan-tuan, ini pengalaman saya. Saya berhadapan dengan satu isu di mana seorang ibu yang telah kematian suami ataupun seorang isteri yang telah kematian suami, dia ada seorang anak gadis. Anak gadis dia ni, bila seorang isteri ni orang yang beribadat. Anak gadis dia pakai seluar. Seketat-ketat seluar. Bila ditegur, dia tak nak. Rupa-rupanya bapa dia membiasa anak gadis dia daripada kecil. Pakai seluar. Sampailah ke besar. Tiba-tiba dah bapa yang meninggal dunia, suami meninggal dunia, tinggal si ibu kata nak, pakailah baju kurung nak. Mampu tak nak pakai. Dia marah mak dia balik. Baju kurung buat apa? Buat apa baju kurung? Dia bilang, alah tak main baju kurung. Alah lekeh lah. Alah. Sudah. Mak dia kata menangis saja. Maka sebab dibiasakan daripada kecil sampai ke besar dengan pakai seluar ketat. Teman-teman trend hari ni pula pakai seluar, pakai baju, lepas tu lengan terbuka, tudung kepala. Yang lengan terbuka, kepala tudung. Buat apa? Seluar ketat. Kita mesti ingat, konsep menutup aurat dalam Islam ini, kita kena biasa daripada kecil. Biasa daripada masa kanak-kanak. Konsep menutup aurat, bukannya dengan baju yang tutup saja, ada 3. Ingat, yang pertama, tutup seluruh badan, kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan, dan di antara lutut dengan pusat bagi lelaki, itu aurat. Kita kena biasakan. 1, maknanya tutup seluruh aurat bagi perempuan dan bagi lelaki. Yang kedua, menutup aurat dengan memakai pakaian yang tidak terlalu ketat.
Ini kalau seluar ketat, baju ketat, ya Allah, menampakkan seluruh bentuk badannya. Itu tidak menutup aurat nama dia. Betul yang Nabi kata akan datang akhir zaman akan berlakulah. Dia kata, kasiyatun ariyatun. Kasiyat, ariyat. Nabi kata akan datang satu zaman, satu masa di mana manusia berpakaian, tapi mereka bogel. Berpakaian, tapi bogel. Macam mana? Inilah. Berpakaian, tapi bogel. Artinya, pakai seluar ketat, pakai baju ketat. Apa tak bogelnya? Dua. Dan yang ketiga, menutup aurat, jangan pakai pakaian terlalu jarang. Sehingga menampakkan kulit badan. Nampak semua dalam badan itu. Maka sebab itulah, kita kena biasakan anak kita sejak kecil dengan pakaian menutup aurat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini merupakan unsur-unsur tarbiyah. Unsur-unsur pendidikan. Walaupun terkadang kadang-kadangnya melibatkan soal kebiasaan. Maka sebab itu di segi pakaian, kita kena ambil berat. Sebagai contoh yang keduanya, berlaku hari ini soal tomboy. Kenapa berlaku tomboy? Sebab mungkin bagi satu keluarga yang tidak ada anak lelaki, datang seorang anak perempuan, datang yang kedua anak perempuan, datang ketiga anak perempuan. Jadi dia nak sangat anak lelaki. Ia lahir semua anak perempuan, maka dipakai pun itu sebagai pakaian lelaki. Sebab dianggap seolah-olah itulah anak lelaki. Dia pakai seluar lelaki, baju lelaki, potong rambut jadi lelaki. Kalau ini dilakukan sejak kanak-kanak lagi, percayalah anak ini akan jadi tomboy. Subhanallah. Ataupun mungkin sepasang suami isteri yang tidak ada anak perempuan. Datang seorang anak lelaki, datang dua lelaki, tiga lelaki. Macam mana nak anak perempuan? Maka anak lelaki ini dipakaikan baju kurung. Anak lelaki pakai baju kurung. Dibiar rambut panjang, Masya Allah. Maka tak mustahil anak ini bila besar nanti akan pakai baju kurung. Walaupun dia lelaki. Maka jadilah pondan atau maknya. Berpunca dari kesilapan kita. Maka sebab itu soal didikan pakai ini amat penting. Sejak masa dia bayi. Dengan harapan bila dia besar, dia biasakan diri dia dengan pakai pakaian yang menutup aurat. Tetapi kalau kita nak suruh dia menutup aurat, masa dia dah balik, dah jadi remaja, dah menjadi dewasa, jangan harap untuk mereka lakukan. Maka sebab itu, di antara unsur tarbiyah ialah pastikan mereka berpakaian dengan pakaian yang sopan dan sempurna. Walaupun pada ketika mereka masih lagi kanak-kanak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kalau nak bicarakan soal tarbiyah, perkara-perkara yang termasuk di tarbiyah amat banyak sekali. Mungkin tak tersenarai, tak mampu untuk saya senaraikan dalam ruang yang terhad ini. Cuma sekadar apa dapat saya bicarakan, di antaranya termasuk dalam konsep tarbiyah ialah membiasakan atau mencontohi mereka dengan perkara-perkara yang baik. Maknanya kita contohkan perkara-perkara yang baik supaya mereka ikuti. Sebagai contoh senang saja. Mungkin kita dapati setengah ibu, setengah bapa telah melakukan. Contohnya, bila mana kita bertemu seorang miskin, orang minta sedekah, maka kita bagi anak yang bagi sedekah. Kita biasakan. Datang seorang minta bantuan, minta sedekah, minta derma, maka kita bagi duit pada anak kita, tolong bagikan. Itu satu didikan yang saya rasa nak membiasakan dia suka bersedekah, suka memberi bantuan. Di mana kita nak biasakan. Banyak benda-benda lain yang sepatutnya kita biasakan. Banyak tuan-tuan, tak sedar sini. Artinya, kita biasakan dia, kita contohkan mereka perkara-perkara yang baik. Dalam soal pergaulan, percakapan, kita kena contohkan. Dengan harapan supaya anak terdekat kanak-kanak ini akan mencontohi apa yang kita lakukan bila mereka dewasa nanti. Dan yang keenam ialah, kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh, sebagai seorang bapa, Nabi sendiri mencontohi. Nabi sendiri buat benda yang patut tercontoh, iaitu bermain dengan anak-anak kita. Nabi sendiri bermain dengan cucunya. Subhanallah. Disebut kadang-kadang disebut la'imhum sabah. Kita kena main dengan mereka. Bermain. Artinya walaupun terpaksa kita jadi kuda. Biasanya tak kalau bapa sanggup jadi kuda, anak naik belakang. Nabi sanggup. Nabi pernah jadi kuda ditunggang oleh cucu-cucunya. Subhanallah. Oh, dia kata tu lain ustaz. Datuk bolehlah bagi cucu tunggang. Bapa jangan harap anak nak tunggang. Itu kita ubah perspektif ini, di mana bapa sendiri bermain dengan anak dia. Kalau anak nak tunggang dia, biar dia jadi kuda.
Sebab ini seolah-olahnya kita nak mesra dengan dia. Kita bermain dengan dia. Bahkan kalau boleh, bukan main kuda saja. Main-main yang lain. Sama ada main sukan dalaman, sukan indoor, sukan outdoor. Nak lawan dam dengan dia, lawan catur dengan dia. Kita main dengan dia. Ini satu didikan yang saya rasa untuk mengiratkan hubungan kekeluargaan, mengirat hubungan antara bapa dengan anak. Karena kita lihat sejak akhir ini, tuan-tuan. Sejak akhir ini apa yang kita dapati? Sedih. Di mana hubungan antara anak dengan bapa itu renggang. Semakin jauh. Bahkan terkadang ada bapa yang langsung tak ada ruang untuk dia berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Saya diberitahu ada. Terdapat segelintir ibu bapa, bila mana mereka nak berkomunikasi dengan anak-anak mereka, mereka menggunakan internet. Menggunakan internet. Bapa balik kerja malam, anak belum balik lagi. Bapa guna internet. Mana bapa gini-gini, ataupun kamu gini-gini, masuklah internet. Bapa tidur. Anak balik malam. Anak baca internet, anak pun jawab. Dalam internet, di rumah tu. Anak pun jawab. Lepas anak jawab, anak pun tidur. Jam 1-2 malam tidur. Besok pagi bapa bangun nak pergi kerja, anak belum bangun tidur lagi. Okey, jawab dalam internet, tulis lagi. Maknanya komunikasi bapa dengan anak hanya melalui internet saja. Padahal mereka hidup dalam sebuah rumah tangga. Sebuah rumah, satu keluarga. Subhanallah. Kenapa ini terjadi? Maka sebetulnya kenapa Islam mengendaki supaya bapa-bapa hendaklah sentiasa mendampingi anak mereka, bermain dengan mereka, berbual dengan mereka, berbicara dengan mereka. Dan yang ketujuhnya ialah kalau boleh elakkan amalan-amalan dan budaya-budaya yang negatif. Walaupun kadang-kadang tidak salah. Contoh begini, saya ambil contoh senang. Kadang-kadang ada seorang bapa dan berkeluarga di mana anak mereka, contoh paling senang lah, dia pakai cap, pakai topi cap. Ini sekarang orang muda banyak pakai topi cap. Daripada kecil dah pakai topi cap. Luar rumah pakai topi cap. Dalam rumah pakai topi cap. Siang topi cap. Malam topi cap. Masuk rumah orang, masuk majlis pakai topi cap. Ya Allah, subhanallah. Kena pakai topi cap ni, tuan-tuan. Biasanya orang pakai tengah hari. Nak lindung muka daripada panas matahari. Itu tujuannya. Kita ni pakai cap, pusing belakang. Kalau itu caranya, kenapa tidak bapa nasihat anaknya, kalau itu cara pakai, buka cap, pakai ketayap. Dia tak nak pula. Ini contoh. Kalau boleh elakkan budaya negatif. Subhanallah. Saya kadang-kadang tengok, kadang-kadang terfikir juga. Kenapa yang dalam rumah pakai topi cap? Di luar rumah pakai topi cap. Malam pakai topi cap. Astagfirullahalazim. Untuk apa? Kalau untuk nak tutup kepala, pakai tayap. Pakai songkok. Jangan pakai topi cap. Itu contoh. Ini merupakan unsur-unsur tarbiyah. Macam mana tak nak supaya anak-anak kita terlibat, terpikat, terpengaruh dengan budaya-budaya kurang sihat. Bukanlah berarti saya kata salah pakai topi cap. Tidak. Padahal kalau itulah minat mereka, kenapa tidak beritahu mereka, buka topi cap, nah pakai songkok. Nah, pakai ketayap. Dia tak nak pula. Itu yang masalah tu. Okey, yang ke-8, pastikan anak-anak sentiasa berada di rumah. Subhanallah. Ini pun tuan-tuan, kalau boleh, macam mana kita nak biasakan anak-anak kita supaya sentiasa berada di rumah. Sebab itulah dikatakan di antara kebahagiaan rumah tangga ini, kalau maskan wasi', tempat yang luas, rumah yang luas. Kalau rumah yang luas tak ada masalah. Tapi hari ini yang menjadi masalahnya, punca lepak anak-anak kita ini, ialah tempat rumah sempit. Duduk rumah flat, Masya Allah, 2 bilik, ruang tamu pun sempit. Mana anak-anak masa rimah. Itu sebab anak-anak keluar. Macam mana nak jadi supaya anak-anak biasa di rumah? Maka kita sedia tempat yang selesa untuk mereka bersenang-senang, bersonok-sonok di rumah. Ini susah. Tapi ini merupakan tarbiyah. Macam mana cara biasakan anak supaya sentiasa berada di rumah. Biasanya anak-anak supaya berada di rumah ini ialah ulama-ulama mengatakan kalau boleh biasakan mereka berada di rumah pada waktu maghrib dan tengah malam. Disebut. Kalau boleh biasakan anak-anak berada di rumah pada waktu maghrib dan waktu tengah malam. Mungkin petang dia nak keluar sejak main-main, pagi-pagi nak sekolah, itu soal lain. Tapi waktu maghrib dan tengah malam. Tapi malangnya hari ini, tuan-tuan, sampai pukul 1, anak-anak belum balik lagi.
Sampai pukul 2 anak-anak belum balik lagi. Waktu maghrib, anak-anak tak ada di rumah. Sebab tu tuan-tuan, mengikut amalan ya, kalau saya contohnya, bukanlah fakhr, bukanlah saya nak megah, tidak. Saya sendiri. Di mana saya mewajibkan keluarga saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya. Maghrib, kita semayang berjamaah. Saya wajibkan keluarga saya, kita semayang berjamaah. Maghrib. Maghrib saja. Yang lain tetap pasal mereka, kalau nak buat, alhamdulillah. Tapi maghrib saya paksa mereka, mesti semua berada di rumah, kita semayang maghrib berjamaah. Termasuklah isteri saya, anak-anak saya, menantu saya, cucu saya. Sampai yang berumur 2 tahun, 3 tahun itu pun masuk semayang sekali. Rupanya tuan-tuan, hikmah di sebalik kebiasaan ini. Contohnya, kadang-kadang, bukanlah saya nak walafah, tidaklah, bukan saya nak megah. Cucu saya ni, yang masuk umur 3 tahun, bila saya ajak semayang berjamaah, dia tak duduk belakang, dia duduk depan. Wah, hebat cucu saya. Dia duduk depan, letak sejadah di depan tu. Pasal apa? Saya nak tengok apa saya buat. Bagus juga. Bila kita Allahu Akbar, dia pandang, tengok dia pun Allah, dia angkat. Baru berusia 3 tahun, kita nak biasakan saja. Itu waktu maghrib. Lepas tu, kalau ada yang nak jalan sekejap, okey, jalan, balik awal. Jangan sampai pukul 10. Jangan sampai pukul 11. Nak biasakan mereka ada di rumah pada waktu maghrib dan pada waktu tengah malam.